Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbi salli ala nabiyyi musallima wa amidana min nurihi ya nur. Ya Rabbi salli ala nabiyyi musallima waj'al lana taufiqa dauman sahiba. Pertamanya terima kasih kepada pengurusi majlis moderator kita pada pagi ini, ya, Ustaz Hanif. Seterusnya yang berbahagia sahibus sa'adah Haji Datuk Haji Muhammad Shah Zihan bin Ahmad Pengarah JAIS. Yang berbahagia para panel pembentang Ashabus Samahah, Sahibus Samahah Datuk Dr. Haji Anhar bin Haji Upir Mufti Negeri Selangor. Sahibus Samahah Datuk Muhammad Syukri bin Muhammad Mufti Negeri Kelantan. Sahibus Samahah Datuk Dr. Luqman bin Haji Abdullah Mufti Wilayah Persekutuan. Yang berbahagia Tuan Guru Babus Salam ke-12 Dr. Zikmal Fuad bin Muhammad yang akan menjadi pengucap tamu kita pada pagi ini. Yang berusaha Ustazah Salwana binti Ahmad Dahlan, Timbalan Pengarah Operasi JAIS. Yang berusaha Encik Muhammad Yazid bin Sairi, Timbalan Pengarah Pengurusan JAIS. Yang berusaha ketua-ketua penolong pengarah, ya, pegawai-pegawai tadbir agama Islam daerah. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Rawi bin Abdullah, pemangku rektor Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor KUIS. Profesor Madya Dr. Nur Saliha binti Muhammad Salih, pengarah INHAD KUIS. Yang berusaha Dr. Profesor Madya Dr. Mu'min Basri, Timbalan Rektor Penyelidikan Jaringan Komuniti dan Industri, ya, KUIS. Yang berusaha Dr. Zeti Nur Zuliana binti Rashid, ya, Timbalan Rektor Akademik dan Pengantarbangsaan KUIS. Dr. Khairatul Akmar bin Abdul Latif, ya, pengarah program wacana kita pada pagi ini. Seterusnya para pengurusan tertinggi KUIS, dekan-dekan, pengarah-pengarah, para pensyarah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, para jemputan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada pagi ini saya akan membentangkan satu tajuk berkenaan dengan mimpi, ya, yang telah disebutkan oleh pengurusi kita tadi, ya, kedudukan mimpi menurut perspektif Islam. Saya ada slide saya cuba sharekan. Saya dah sharekan saya punya slide ni. Okey. Okey, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita menyebut tentang mimpi, ya, walaupun kita punya tema pada pagi ini ialah peranan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mendepani isu akidah, ya. Tetapi bila kita menyebut soal mimpi ini, dia tidak ada kaitan dengan akidah, ya. Tapi yang menjadi masalah apabila, ya, setengah pihak menggunakan mimpi ini, ya, seolah-olah ianya menjadi pegangan akidah buat mereka. Soalan mereka yakin sungguh, percaya sungguh, ya, dengan apa mereka nampak, mereka dengar, mereka lihat di dalam mimpi. Jadi sangat perlu, ya, untuk kita sebagai, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, sebagai umat Islam mengetahui apakah kedudukan sebenar mimpi menurut perspektif Islam, ya, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, pada 29 Ogos yang lalu, ya, harian Metro, ya, dia telah menyiarkan satu isu berkenaan dengan satu kumpulan
yang diketuai oleh seorang wanita yang disebut perjalanan mimpi yang terakhir, PMYT dia punya ringkasan dia. Jadi bila dia gunakan perkataan mimpi dalam dia punya nama kumpulan itu, perjalanan mimpi yang terakhir itu, jadi kita nampak dah ini satu kekeliruan yang sangat besar, yang apabila mimpi itu dijadikan sebagai sandaran yang betul-betul kukuh, seolah-olah seperti akidah, yang mana siapa yang tak percaya, dia kata akan terima akibat dia. Jadi ini yang perlu kita rungkaikan, bahawa bila kita sebut mimpi ini, dia ada dia punya peranan dia yang khusus, tetapi tidak sampai kepada tahap untuk dipegang sebagai akidah ataupun menyerupai akidah. Di antara yang disebutkan ialah akan berlaku perang dunia ketiga, yang mana Amerika, Israel dengan Arab Saudi dekat satu kumpulan, India, China, Turki, Iran, Rusia, Greece, pada pihak yang lain, kemudian Asia Tenggara, Malaysia khususnya di tengah-tengah. Sangat detail, kalau kita ikuti dia punya video tu, sangat detail ditunjukkan dekat atas peta tu, ini dia di sini akan berlaku apa, di sini akan berlaku apa, di sini akan berlaku apa. Padahal kesemuanya itu hanya diperolehi daripada mimpi. Walaupun mimpi mempunyai keistimewaan yang disebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi nanti kita akan cuba untuk kita huraikan bagaimana keistimewaan yang disebutkan dalam hadis-hadis itu dengan hakikat realiti yang kita hadapi dalam kehidupan seharian kita. Seterusnya, kita perlu tahu apa dia definisi mimpi. Kalau ikut dalam bahasa Arab, mimpi itu ialah ar-ru'ya. Ar-ru'ya. Dan jamak bagi ru'ya ini ialah ru'ah, iaitu apa yang dilihat oleh pemimpi dalam tidur dia. Ada disebut dalam Al-Quran perkataan ar-ru'ya ini, laqad sadaqallahu rasulahur ru'ya bilhaq. Jadi maknanya Allah Ta'ala telah membenarkan mimpi yang dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran memang disebut tentang mimpi ini, selain daripada mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga disebutkan mimpi Nabi Ibrahim Alaihissalam, juga disebutkan mimpi Nabi Yusuf Alaihissalam. Itu di antara yang masyhur, bahawa Nabi Yusuf ini dia bermimpi melihat 11 bulan, 11 bintang, bulan dan matahari itu bersujud. Ini adalah bentuk perlambangan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda alaihissalam. Dan beliau juga dan baginda juga adalah seorang yang mahir dalam mentakwilkan mimpi. Jadi mimpi itu dia boleh ditafsirkan, ditakwilkan dengan takwilan-takwilan yang sesuai. Mengikut Imam Ibnu Al-Athir dalam kitab beliau yang masyhur An-Nihayah fi Gharibil Hadis, dalam menghuraikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'ya min Allah wal hulmu minasyaitan. Mimpi itu daripada Allah, mimpi yang baiklah, wal hulmu, mimpi yang buruk, minasyaitan. Jadi apa beza ar-ru'ya wal hulmu? Kedua-duanya mimpi. Tapi ada beza, iaitu ru'ya itu biasanya digunakan untuk mimpi yang baik, manakala al-hulmu itu biasanya digunakan untuk mimpi yang buruk, mimpi yang tidak menggembirakan, yang menyedihkan dan seumpama. Jadi sebab itu dibezakan dari segi perkataan itu. Bila sebut ar-ru'ya maknanya sesuatu yang positif, kalau hulmu maknanya sesuatu yang negatif.
Okey. Di antara kelebihan-kelebihan mimpi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, ru'yal mu'min juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Ya, mimpi seorang mukmin itu satu juzuk daripada 46 juzuk kenabian. Ya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullah alaihima. Ya, dalam riwayat lain menyebut ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik. Ya, dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari disebut ar-ru'ya al-hasanah minar rajulis salih, mimpi yang baik daripada seorang lelaki yang salih. Ini adalah satu juzuk daripada 46 juzuk kenabian. Jadi bila disebutkan 46 juzuk kenabian ini, ya, maknanya nak melengkapi sebagai seorang nabi, ya, sebagai seorang rasul itu dia mesti mempunyai ke semua ni 46 juzuk ni. Dan salah satu juzuknya ialah ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik. Dan ini yang dapat difahami ya, secara zahir daripada hadis tersebut. Dalam hadis yang lain disebutkan ar-ru'ya as-salihah juz'un min 70 juz'an minan nubuwah. Ya, mimpi yang baik itu adalah satu juzuk daripada 70 juzuk kenabian. Juga hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana keseluruhan ya, juzuk kenabian itu ada 70 ya, dan mimpi yang baik itu adalah satu bahagian, satu juzuk sahaja daripadanya. Jadi perbezaan riwayat antara 46 juzuk, 70 juzuk, bahkan ada riwayat yang lain menunjukkan bahawa ini adalah merujuk kepada diri orang yang bermimpi itu, ya, mengikut dia punya kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Slide saya tidak bergerak. Okey. Okey. Jadi menunjukkan perbezaan diri orang yang melihat mimpi yang baik itu ya, dari segi kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, sama ada mimpi yang baik dia itu adalah satu bahagian daripada 46 juzuk kenabian, ataupun kalau dia punya kedudukan dia mungkin rendah sedikit ya, jadi mimpi dia walaupun baik ya, adalah dianggap satu juzuk daripada 70 juzuk kenabian. Dalam hadis Nabi SAW yang lain ya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, lam yabqa minan nubuwati illa al-mubasysyirat. Tidak ada lagi ya, tidak tinggal lagi ya, daripada kenabian itu, yakni selepas kewafatan Nabi SAW ya, sebagai nabi yang terakhir diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi habis, terputus sudah ya, kenabian ya, sehingga ke hari ini ya, 1443 Hijrah ya, jadi sudah tidak ada lagi nabi, tidak mungkin akan muncul lagi nabi ya. Kalau ada yang mendakwa ya, dia nabi ya, seperti golongan Ahmadiyah, Qadianiyah ya, yang mendakwa bahawa syekh mereka itu sebagai nabi ya, tetapi nabi yang hanya meneruskan ini dakwaan mereka lah ya, nabi yang meneruskan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini tidak membawa risalah yang baru ya. Jadi ini dakwaan mereka adalah dakwaan yang batil. Memang kita tidak boleh terima ya, sebab Nabi telah jelas menyebutkan ya, dalam banyak hadis Nabi ya, bahawa baginda adalah khatamun nabiyyin ya, penutup para nabi, dan tidak ada lagi la nabiyya ba'di, selepasku. Yang tinggal ialah illal mubasysyirat, yang tinggal hanyalah perkhabaran-perkhabaran yang baik ya, perkara-perkara yang menggembirakan ya, berita-berita yang menyenangkan hati. Jadi para sahabat bertanya, wa mal mubasysyirat, apakah mubasysyirat itu ya Rasulullah? Jawab baginda, ar-ru'yas salihah ya, mimpi yang saleh, mimpi yang baik ya, daripada seorang mukmin. Ya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Dalam riwayat yang lain daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
kepada orang ramai. Ayuhan nas, wahai manusia, innahu lam yabqa min mubasyiratin nubuwah illa ru'ya salihah yarahal muslim aw turalahu. Jadi mimpi yang baik, yang saleh itu yang dilihat oleh seorang muslim. Seorang muslim ataupun diperlihatkan kepadanya. Jadi di sini dia menunjukkan bahawa mimpi yang diambil kira, yang dianggap yang baik ini ialah daripada orang muslim. Daripada orang muslim. Adapun mimpi daripada orang kafir itu, ada juga mereka menceritakan mimpi-mimpi yang baik. Tetapi mimpi yang baik itu adalah menurut secara umum sahajalah, secara umum. Tetapi bila dikaitkan dengan muslim, seorang muslim, maknanya dia berkait dengan agama dia, dengan urusan dunia dia yang boleh dikaitkan dengan urusan agama dia. Jadi yang diambil kira ialah mimpi orang-orang Islam. Adapun mimpi orang-orang kafir itu tidak boleh diambil kira. Melainkan kalau dia Allah Taala khususkan, diberikan rezeki kepada dia untuk melihat perkara-perkara yang menyebabkan dia masuk ke dalam Islam. Ini ada bila kita mendengar cerita-cerita saudara-saudara baru kita. Ada di antaranya tu yang kadang-kadang kita pun hairan apabila dia bermimpi, maknanya dia belum Islam lagi, belum Islam, tapi dia bermimpi bertemu dengan seorang yang memakai pakaian putih, mukanya bercahaya dan sebagainya. Akhirnya dia memeluk Islam disebabkan itu. Jadi ini adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan hidayah daripada itu. Selain daripada mubasyirat, juga mimpi juga bertindak sebagai munzirat. Maknanya juga memberi peringatan, mungkin melalui perlambangan-perlambangan yang tertentu, supaya dapat dijadikan sebagai garis panduan oleh orang yang melihat mimpi tersebut, untuk dia berwaspada, berhati-hati dalam urusan-urusan kehidupan dia. Dalam hadis yang lain daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, katanya, aku bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Taala berfirman, bagi mereka itu berita yang baik, semasa kehidupan dunia dan juga di akhirat. Jadi di dunia pun ada busyra, apatah lagi di akhirat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya ru'ya as-salihah. Jadi al-busyra itu, berita yang baik itu ialah mimpi yang baik, yarahal muslim aw turalahu, yang dilihat oleh seorang muslim ataupun diperlihatkan kepadanya. Kemudian mimpi ini ada berbagai-bagai bahagian. Ada sekurang-kurangnya 3 bahagian mimpi yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza iqtarabaz zaman lam takat ru'yal muslim tagsib. Apabila akhir zaman itu semakin hampir, maka mimpi seorang muslim itu hampir-hampir tidak berbohong, tidak berdusta, tidak menipu. Mimpi dia itu hampir-hampir tidak berdusta, maknanya mimpi yang benar. Wa asdaqukum ru'ya asdaqukum haditha. Dan orang yang paling benar mimpinya adalah orang yang paling benar tutur bicaranya. Seorang yang memang yang baik, yang tidak pernah berbuat bohong, yang tak pernah melakukan perkara-perkara yang menyalahi syarak. Jadi orang ini orang yang baik, orang yang paling benar tutur bicaranya, sentiasa berkata benar. Jadi ini adalah orang di antara kriteria yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimpi siapakah yang kita boleh untuk ambil iktibar, bukannya pegang sebagai akidah, bukan, ambil iktibar saja, ambil pengajaran saja. Iaitu orang yang paling baik, paling benar tutur bicara. Sudah tentu ini adalah orang yang saleh.
Wa ru'yal muslim juz'un min 45 juz'an min an-nubuwah. Di dalam hadis ini disebutkan 45 juzuk daripada kenabian, ya. Sama ada 46 ataupun 45, ini adalah perbezaan yang kecil saja. Wa ru'ya salasah, yang mimpi itu ada 3. Fa ru'ya salihah busyra minallah. Jadi mimpi yang baik itu adalah berita gembira daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan bahawa mimpi ini adalah suatu alam yang menjadi perantara, ya, yang menjadi perantara untuk Allah Taala menyampaikan kepada seseorang Muslim. Tapi bukan wahyu. Dia bukan wahyu, dia hanya busyra, melalui mimpi tersebut, ya, yang mungkin dapat ditafsirkan oleh orang yang lebih mahir daripada orang yang mimpi itu, ya. Seperti orang yang soleh, orang yang alim, ya, yang mana hatinya itu bersih, ya, yang dapat melihat, ya, dengan mata hati dia, ya, dengan basirah pandangan dia, itu dia dapat mengetahui bahawa itu adalah busyra, ya, kabar gembira daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mungkin berbentuk perlambangan dan dapat ditafsirkan, ya. Wa ru'ya takhzinun minasyaitan. Yang kedua, mimpi yang merupakan perkara yang menyedihkan, mendukacitakan daripada syaitan. Ini yang banyak berlaku, ya. Kebanyakan orang, ya, apabila mereka bermimpi, kebanyakannya adalah daripada permainan syaitan. Ini maknanya kena abaikan saja. Wa ru'ya mimma yuhaddithul mar'u nafsahu, ya, dan mimpi yang mana yang merupakan khayalan seseorang, ya. Yang mana diri seseorang itu dia membisikkan, ya, seseorang itu membisikkan kepada diri dia, mana khayalan dia. Mungkin sebelum tidur itu dia menghayalkan, ya, tentang jadi kaya apa semua. Jadi dalam mimpi dia jadi kaya. Ini hanya khayalan saja. Ini diabaikan. Perlu diabaikan. Fa in ra'a ahadukum ma yakrah falyakum falyusalli. Ya, jika seorang kamu melihat apa yang dia benci, maknanya tak suka, ya, mimpi yang dilihat itu, maka hendaklah dia bangun, kemudian hendaklah dia bersolat. Wala yuhaddits bihan nas, dan janganlah dia menceritakannya kepada manusia. Ini adab, ya, ini termasuk adab-adab berkaitan dengan mimpi, ya. Bila perkara yang tidak menyenangkan, kita tak suka, ya, jangan ceritakan. Itu hanyalah permainan syaitan, ya, ataupun khayalan saja. Manakala dalam riwayat yang lain disebut, maka janganlah kamu ceritakan kepada seorang pun. Ya, seorang pun jangan ceritakan, ya. Okey. Jadi bila menyebut tentang adab-adab mimpi, ya, jadi ada banyak lagi, ya, adab-adab mimpi yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya baginda bersabda, ya, ar-ru'yal hasanah minallah fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddits bi illa ma yuhib. Mimpi yang baik itu adalah daripada Allah. Jika seseorang kamu melihat apa yang disuka, maknanya mimpi yang menggembirakan dia, ya, dia suka mimpi, maka janganlah dia ceritakan mimpi itu melainkan dengan orang yang disuka. Boleh. Ini adalah kebenaran, keizinan, ya, bagi orang yang melihat mimpi yang baik itu dia cerita, tapi kepada orang yang dia suka lah. Bukan cerita pada semua orang. Orang yang suka tak suka dia cerita semua, akan jadi fitnah. Ya. Wa idza ra'a ma yakrah falyata'awwadz billah. Ya, apabila, ya, dia melihat apa yang dia benci, maka hendaklah dia minta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, daripada keburukan mimpi tersebut dan juga daripada keburukan syaitan. Jadi benda-benda yang dibenci itu min syarri syaitan, ya, daripada keburukan syaitan, ya, dan kejahatannya. Falyatfil thalathan, dan hendaklah dia mengisyaratkan ludah 3 kali. Ya, kita bukan meludah dengan keluar air lidah, bukan, ya, maknanya kita isyarat lidah, isyarat meludah, ya, macam tu. 3 kali ke arah kiri, ya, dalam riwayat yang lain menyebut ke arah kiri, ya, bukan kanan. Wala yuhaddits biha ahadan, jangan ceritakan mimpi itu kepada seorang pun, fa inha lan tadurruhu, maka ia tidak akan memudaratkannya, ia tidak akan membahayakannya, insya-Allah, ya. Dalam riwayat yang lain daripada Jabir radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah menegur seorang Arab Badui, ya, yang menceritakan mimpi yang buruk ini. Bila datang seorang Arab Badui
A'rabi, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, sesungguhnya aku bermimpi, kepalaku dipenggal, dipotong, lalu aku mengekori kepala itu, fa ana attabi'uhu, maka aku pun mengekori kepalaku itu. Fazajarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala la tukhbir bi tala'ubi syaitani bik fil manam. Lalu Rasulullah menegurnya, dan bersabda, janganlah kamu khabarkan permainan syaitan terhadapmu di dalam mimpi. Maknanya benda-benda yang tak elok, yang sebegini, maka jangan diceritakan kepada orang lain. Manakala mimpi yang baik boleh ditakwilkan, hukumnya harus, tapi bukan semua orang boleh mentakwil mimpi. Mungkin kalau kita nak tanya orang-orang yang berilmu pun mungkin tak semua mempunyai kemahiran tersebut. Jadi masing-masing minta supaya jangan tanya berkenaan dengan mimpi, sebab khawatir apa yang kita cakapkan tu nanti tak betul. Sebab mimpi ini dia tidak ada garis panduan tertentu. Dia tidak ada tak ada kaedah. Nak mentakwil mimpi ni dia tak ada kaedah. Dia tak ada garis panduan tertentu. Mungkin garis panduan secara umum sahaja yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir mimpi, tapi itu pun tak boleh dipegang sepenuhnya, sebab dia hanyalah hikayat-hikayat. Kitab-kitab tafsir mimpi itu hanyalah berbentuk hikayat-hikayat pengalaman daripada orang-orang yang terdahulu yang dibukukan. Maknanya kalau dia bermimpi sekian, apa maksudnya, mimpi sekian apa maksudnya, tapi tidak semestinya perlu dipegang, sebab dia hanya himpunan pengalaman-pengalaman orang terdahulu sahaja. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga seorang yang mahir dalam mentafsir mimpi, selain daripada Nabi Yusuf alaihissalam, seperti mana yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bersolat subuh habis selesai, maka baginda akan menghadapkan dirinya kepada para sahabatnya, dan bertanya, siapakah di antara kalian yang melihat mimpi malam tadi? Nabi suka nak mengetahui mimpi yang dilihat oleh para sahabatnya, sebab baginda tahu sahabat-sahabatnya ini adalah orang-orang yang soleh, yang dekat diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mimpi orang-orang yang baik ini, jadi Nabi suka untuk mendengarnya. Pernah Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, dia berkata, aku telah melihat di dalam mimpi seolah-olah matahari ataupun bulan ini syak daripada perawi, sama ada Abbas menyebut matahari ataupun bulan. Jadi dia melihat matahari atau bulan ini yang berada di bumi diangkat ke langit dengan tali temali yang kukuh. Jadi diangkat ke langit dengan tali temali yang kuat, kukuh. Lalu aku menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abbas, lalu baginda menjawab, itu adalah kewafatan anak saudaramu. Jadi Nabi mentakwilkan mimpi tersebut bahawa itu adalah kewafatan anak saudaranya, iaitulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Maknanya dah hampirnya ajal baginda untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diriwayatkan dalam Sunan Ad-Darimi dengan sanad yang sahih. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa harusnya seorang muslim itu dia bermimpi melihat Nabi, tapi ini adalah satu keistimewaan yang luar biasa. Kalau kita lihat pun dalam sepanjang kita hidup pun kadang-kadang hanya sekali dua je kita dengar. Mungkin hanya beberapa, maknanya boleh dibilang dengan jari, maknanya orang yang saleh, orang yang alim, orang yang wara', yang mengatakan dia bermimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita dengar mungkin dalam sepanjang kita hidup ini ada hanya
beberapa kali saja. Ataupun mereka yang melihat ini mereka tak ceritakan kepada orang, ya. Mereka hanya cerita kepada orang yang tertentu saja. Dan ini adalah harus berdasarkan dalil, ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatakhayyalu bi, ya. Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka sesungguhnya dia telah melihatku. Maknanya memang betul-betul, ya. Sebab apa? Kerana syaitan tidak dapat menyerupai, ya, mirip seperti diriku. Yang dia tak boleh menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dari segi melihat Rasulullah. Ya, dari segi melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun apa yang didengar oleh orang yang melihat itu mempunyai sisi yang lain pula. Sebab orang yang tidur ini dia tidak dalam keadaan yang betul-betul, ya, dia seperti mana dia sedar, ya, dia dengar, dia ingat, ya, dia hafal apa yang disampaikan oleh seseorang. Berbeza dengan tidur, kemungkinan apa yang didengar itu dia tersilap, dia lupa, dan sebagainya. Dalam membincangkan tentang mimpi-mimpi ini, ya, jadi para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, menyebutkan bahawa mimpi yang dilihat oleh seorang itu hanyalah berbentuk sama ada khabar gembira, ya, ataupun hanya permainan tidur saja, ya, dan tidak boleh digunakan, ya, sebagai dalil ataupun hujah. Ya, Imam An-Nawawi rahmatullah alaih menyebut dalam syarahnya, ya, ke atas Sahih Muslim, ya, dia membawakan kata-kata Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah, ya, dia berkenaan dengan mimpi yang menyebutkan tentang kedhaifan seorang perawi bernama Aban, ya. Aban bin Abi Iyas ini adalah seorang perawi yang dhaif. Maka ada seorang yang bermimpi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kedudukan perawi tersebut. Maka dikatakan bahawa kebanyakan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aban itu tidak boleh dipercayai. Hanya beberapa hadis sahaja yang betul, yang lain semua tak betul. Jadi menunjukkan itu adalah dhaifnya, ya, riwayat daripada Aban. Jadi Al-Qadhi Iyad mengulas bahawa perkara seumpama ini, ya, adalah hanya istiqnas sahaja, ya, untuk pernyataan terhadap rasa senang, senang hati, ya, istiqnas, ya. Untuk sekadar menjadikan apa yang dilihat itu suatu orang kata perkara yang boleh dijadikan sebagai menyenangkan hati, ya, wa istizhar, dan juga untuk mengukuhkan perkara yang sudah sedia maklum, sudah sedia ada, ya, di luar mimpi. Maknanya dari segi fakta dia, ya, yang mana jelas menunjukkan bahawa Aban ini memang dhaif, ya. Maknanya fakta dan juga realiti di luar itu memang hujah-hujah menunjukkan bahawa Aban ini memang seorang perawi yang dhaif. Jadi dia hanya sekadar pernyataan rasa senang, ya, dan juga pengukuhan dari segi perkara yang sudah sedia maklum. Bukanlah bermakna bahawa kedhaifan Aban itu diputuskan berdasarkan mimpi tersebut. Bukan begitu. Dan mimpi juga tidak akan membatalkan, ya, satu sunnah yang telah sabit, ya, satu sunnah yang telah memang dah sahih, jelas, ya, tak akan dibatalkan oleh mimpi. Dan juga tidak akan menyabitkan, ya, dengan mimpi itu satu sunnah yang tidak sabit, yang tidak sahih. Jadi dia tidak akan menyabitkannya. Ini adalah kaedah yang merupakan ijma' daripada para ulama radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini adalah yang disebut oleh Al-Qadhi Iyad dan disokong oleh Imam Nawawi. Dia kata begitu juga yang disebutkan oleh ashabina, maknanya ulama-ulama dari kalangan mazhab kami dan yang lain, ya, semuanya ni bersetuju, ya, bahawa perkara ini adalah ijma', ya.
Bahkan mereka menukilkan kesepakatan ulama bahawa dengan sebab apa yang dilihat oleh orang yang bermimpi itu tidak akan mengubah apa-apa, apa yang telah jelas tetap di dalam syarak. Jadi tidak boleh mimpi itu dijadikan sebagai pegangan, hujah, dalil untuk dia berpegang seolah-olah ianya adalah satu perkara yang datang daripada syarak, seolah-olahnya begitu. Jadi tidak boleh. Kata Imam Nawawi lagi, tidak harus menyampaikan suatu hukum syarak dengan mimpi, kerana keadaan orang yang bermimpi ini adalah keadaan yang tidak dhabit, yang tidak bersifat prihatin, dan tidak dapat memastikan apa yang didengar semasa mimpi itu. Jadi ini adalah perkara yang sepatutnya menjadikan mimpi itu tidak boleh diyakini sebagai sesuatu yang benar, walaupun disebutkan mimpi yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu adalah khusus bagi orang yang bermimpi itu. Mungkin untuk diri dia, untuk dia berwaspada, berhati-hati dalam urusan-urusan seharian, urusan-urusan kehidupan dia. Hanya dari aspek itu sahaja. Bukannya dia seolah-olah wahyu yang diterima seperti mana yang diterima oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi para ulama bersepakat bahawa antara syarat orang yang boleh diterima riwayatnya, dia punya penyaksian dia mestilah seorang yang berkeadaan sedar, maknanya bukan tidurlah, mutayaqqizan, orang yang sedar, la mughaffilan, dan juga bukan orang yang lalai, dan juga bukan orang yang buruk hafazannya, bukan juga orang yang banyak kesilapannya dalam menyampaikan riwayat, dan juga tidak hilang sifat prihatin dia, sifat dobit dia tadi itu tidak hilang, sifat prihatin dia. Jadi ini hanya bagi orang yang sedar, dalam keadaan jaga. Dia punya dobit, berbeza dengan orang yang tidur, dan orang yang tidur ini bukan mengikut, tidak mempunyai sifat ini, maka tidak boleh diterima riwayatnya kerana kehilangan sifat prihatin, sifat dobit dia tadi. Jadi ini yang kaedah yang perlu kita faham berkenaan dengan mimpi yang dilihat oleh seorang Muslim. Kalaulah seorang itu dia melihat dalam tidur, bahawa Nabi SAW memerintahkannya dengan melakukan sesuatu perkara yang harus, sesuatu perkara yang sunat, yang digalakkan oleh syarak, ataupun dia melihat perkara yang telah pun jelas dilarang oleh syarak, ataupun dia melihat Nabi SAW menunjukkan kepada suatu kemaslahatan yang khusus untuk diri dia, maka kata Imam An-Nawawi rahmatullah alaih, fala khilaf fi istihbabil amal ala wafqihi, maka tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan ulama tentang mustahabnya untuk beramal dengan yang sesuai dengan mimpinya itu. Jadi ini perkara-perkara yang memang dah jelas, tidak bertentangan dengan syarak. Lianna zalika laisa hukman bi mujarradil manam, kerana semuanya itu bukannya hukum dengan semata-mata mimpi, bukannya hukum, bal taqarrara min asli zalika syai', bahkan ia adalah perkara yang memang sudah sedia maklum, sudah tetap daripada hukum asal sesuatu perkara tersebut. Maknanya dalam Al-Quran, dalam sunnah, ijma' ulama' dah jelas, maknanya di luar mimpi itu memang sudah ada. Mimpi itu hanya mengukuhkan dia, mendorong dia. Mungkin dia orang yang malas beribadah contoh. Jadi bila dia bermimpi yang baik ini, maka dia semakin rajin, semakin semangat untuk beribadah, menegakkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perkara yang disebut oleh ramai ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah,
yang menyebut bahawa mimpi yang baik ini hanyalah istiqnas ataupun istibsyar, ya. Satu berita gembira yang menyenangkan hati, ya. Tetapi tidak boleh dijadikan sebagai dalil ataupun untuk dijadikan kaedah, ya. Ini yang disebut oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah rahmatullah alaih. Ini tidak boleh dijadikan kaedah untuk mentarjihkan berkenaan sesuatu perkara yang memerlukan kepada fakta-fakta dalil hujah, seperti mentarjihkan suatu kitab ke atas kitab yang lain, suatu mazhab ke atas mazhab yang lain, ataupun seorang tokoh ke atas tokoh yang lain, tak boleh digunakan sebagai kaedah. Ini boleh menukilkan kata-kata Al-Imam Izzuddin bin Abdus Salam yang menyebut bahawa hairan, maknanya wal ajabu minan nas man yuthbit ba'dal umur bil manamat wa laysatil manamat minal hujaj, ya. Amat hairan, ya, dengan sebahagian orang yang menyabitkan, ya, setengah-setengah perkara berdasarkan mimpi, padahal mimpi itu bukanlah termasuk hujah, ya, termasuk hujah-hujah yang diterima, ya, oleh syarak. Jadi ini yang perlu untuk kita fahami berkenaan dengan kedudukan mimpi, ya, menurut perspektif ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, secara ringkas, ya, kaedah yang perlu diguna pakai ialah kaedah syarak yang bersandarkan kepada Al-Quran dan Hadis, ya, kerana jaminan kemaksuman terhadap kedua-duanya, ya, memang dah jelas, ya. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Jadi telah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala mimpi tidak ada jaminan kemaksuman terhadapnya, ya, kecuali mimpi para nabi alaihi wassalatu wassalam. Okey, jadi yang perkara-perkara, yang kita lihat dalam mimpi ini, ya, perlulah ditimbang berdasarkan kepada neraca syarak, ya, sama ada ianya menepati syarak ataupun tidak. Jika ia menepati dan tidak bercanggah dengan syarak, barulah boleh diterima, ya. Kalau dia tidak menepati, ya, dan bercanggah pula dengan syarak, maka itu jelas perlu ditolak, ya. Jadi untuk menapis mimpi yang memang tidak ada tahap kepastian, ya, mimpi ini benda yang zon, sangkaan, ya, dia punya tahap dia tu zon sahaja, ya, sangkaan, tidak ada tahap kepastian. So perlu ditimbang dengan neraca syarak yang memang jelas, ya, mempunyai tahap keyakinan kepastian, ya, yang telah dimaklumi dan telah diterima, ya, dalam Islam. Jadi ini adalah satu kaedah yang memang perlu setiap orang yang bermimpi itu, ya, dia tapis mimpinya berdasarkan kaedah ini. Bukannya dia mimpi itu dia terus yakin dengan apa yang dimimpi, malah disebarkan pula kepada orang, ya, dengan media sosial yang berbagai-bagai, itu menyebabkan benda itu tersebar, ya. Jadi menyebabkan fitnah, ya, waliyahzubillah. Okey. Okey, saya terus pergi kepada kesimpulan saya. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ya, ada dua pihak yang sebenarnya saling bertentangan, ya. Yang satu dia kata semua yang datang daripada mimpi ni tak betul, ya. Dia tak percaya dan tolak apa sahaja yang datang daripada mimpi. Ada satu lagi pihak yang percaya dan menerima apa sahaja yang datang daripada mimpi, ya. Apa yang dia dengar tu percaya bulat-bulat. Jadi ini dua pihak yang kita kata sangat berlebih-lebihan, ya, melampaui batas. Sedangkan yang sepatutnya adalah yang sederhana. Ya, maknanya kalau yang sederhana ialah kita tidak menerima, ya, bulat-bulat dan tidak menolak bulat-bulat. Tidak menerima, ya, atau tidak menolak apa yang datang daripada mimpi tanpa ilmu dan usul periksa. Kita tengok dulu siapa yang bermimpi, bagaimana keadaan diri dia, ya. Jadi bila kita tahu, ya, orang yang bermimpi itu bagaimana, jadi dari situ pun kita dah boleh ukur, ya, bagaimana keadaan mimpi dia. Ya, jadi semua mimpi tertakluk kepada garis panduan syarak,
kaedah-kaedah syarak. Tidak ada yang bebas kecuali apa yang jelas mimpi daripada Nabi itu memang wahyu lah. Jadi ketiadaan sifat maksum pemimpi juga tidak dapat mengatasi sifat maksum yang ada pada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dinukilkan daripada Imam Malik rahimahullahu taala wa radhiya anhu, dia kata ru'ya tasurru wa la taghur. Ya, mimpi itu boleh mengembirakan, namun janganlah kamu terpedaya. Janganlah kamu terpedaya sehingga apa itu menjadikannya hujah dan dalil untuk dia mengatakan sesuatu apa yang dilihatnya itu perlu diikuti. Ini adalah perkara yang suatu kekeliruan yang perlu diperbetulkan. Ada sebuah kitab yang sangat baik yang membincangkan tentang mimpi ini oleh Syekh Dr. Ali Jum'ah yang ini bertajuk Mada Hujiyatir Ru'ya Indal Usuliyin, yang mana beliau menyebutnya sebagai khulasah kesimpulannya. Dia kata jelaslah bahawa mimpi itu bukan hujah syarak yang dapat diambil untuk dijadikan dalil hujah dalam perkara halal haram, ataupun untuk kita membelakangi ataupun melanggar apa yang telah jelas tetap di dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Dan sekiranya mimpi itu mimpi yang baik sekalipun, walaupun benda itu benda yang dirasa baik, dia tidak boleh melanggar syariat, walaupun ianya adalah mimpi yang baik yang dilihat oleh seorang yang saleh, atau diperlihatkan kepadanya, walaupun disebutkan mimpi itu satu juzuk daripada 46 kenabian, so dia tetap tidak boleh naik tingkatan menjadi seperti Nabi, tak boleh, sebab ada satu juzuk saja. Maknanya kalau 46 tu ada 45 bahagian lagi dia tak ada. 45 bahagian lagi dia tak ada. So dia tak boleh untuk dia seolah-olah benda itu seperti wahyu. Dia bukan. Kalau nak jadi wahyu dia kena ada 45 bahagian lagi. Jadi ini mustahil lah. Walaupun mimpi itu berkaitan wa in kanat fi haqqil anbiya tasyri'nya, walaupun mimpi itu bagi para nabi adalah berbentuk wahyu, pensyariatan daripada Allah. Dan juga walaupun mimpi yang dikatakan orang yang bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar, dia melihat baginda, kerana baginda tidak dapat ditiru, syaitan itu tidak dapat menyerupai baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang bermimpi, kata Syekh Ali Jum'ah, tidak mempunyai kawalan terhadap diri dia semasa dia tidur itu. Dia tidak mempunyai kawalan sepenuhnya terhadap diri dia semasa dia tidur. Li'annahu laisa ahlan lit-tahammul, maka kerana orang-orang yang bermimpi ini dia bukannya layak untuk dia menerima sesuatu, mendengar dan meriwayatkan sesuatu. Justru tidak boleh diambil berdasarkan mimpi-mimpi itu. Walau ra'al mukallaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam ya'muruhu aw yanhau bima yukhalif aw yukhassis aw yuqayyid hukman syar'iyyan thabitan bil kitabi aw sunnah aw al ijma' aw al qiyas. Walaupun orang yang bermimpi itu dia melihat Rasulullah menyuruhnya dengan perkara yang menyalahi syarak, ataupun mengkhususkan sesuatu hukum yang bertentangan dengan apa yang jelas di dalam syarak dan seumpamanya, jadi tidak boleh diikuti, sebab dia bukannya ahli, orang yang bermimpi ini bukannya ahli untuk dia menerima dan meriwayatkan sesuatu yang seperti mana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Dia bukannya orang yang dhabit, dia tidak ada sifat prihatin, sedar dia semasa dia tidur itu. Kata Syekh Ali Jum'ah lagi, walau kathurat hadhir ru'a wa tawatta'at inda afrad kathirin, walaupun mimpi seperti itu berlaku pada ramai orang, walaupun berlaku pada orang ramai, tapi semuanya itu menyalahi syarak,
tak boleh diterima, tetap tidak boleh menjadikan mimpi itu sebagai hujah. Wa anal mahfuza min hadha kalam huwa al musyahadah duna as-sawr. Dan yang diambil kira ya, adalah apa yang dilihat itu, bukannya apa yang didengar. Duna as-sawr, tidak termasuk suara-suara yang mengatakan sesuatu. Jadi yang dilihat saja yang diambil kira. Jadi apa yang didengar itu kemungkinan tak betul. Sawa'un fi ru'ya al-manam awil yaqaza, sama ada mimpi semasa tidur ataupun secara yaqaza, secara dia dalam keadaan sedar. Jadi kalau menyalahi syarak tetap tidak boleh diambil kira sebagai hujah atau dalil. Ru'ya laisat bihujjah wala dalil syar'i, dan ru'ya mimpi itu bukan hujah maupun dalil syarak, dan dia akan selama-lamanya kekal sebagai mubasyirat, perkara-perkara yang menggembirakan seperti mana yang dikhabarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah taala alam wa a'lam. Sekian saja, mungkin masa agak suntuk. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, ya. Jadi yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, sebarang kelemahan daripada diri saya sendiri. Ya, dan saya sudahi aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan semula kepada tuan moderator. Silakan.